So hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu panjang lengkung. Okay. Sebenarnya semalam kita ada terang sikit. Okay. Kita ada terang sikit berkaitan dengan panjang lengkung. Okay. Okay. Panjang lengkung satu bulatan. Okay. Pak ulang kaji sikit. Semalam kita sudah belajar apa rumus untuk panjang lengkung. Siapa masih ingat? Semalam kita sudah belajar. Sudut bagi 360 darab 2 pi j. Okey, ini yang awak belajar dalam menengah rendah kan? Okey, waktu itu sudut ini dalam unit apa? Darjah. Okey, sudut ini dalam unit darjah. Okey. Sekarang semalam kita sudah belajar sudut sebenarnya boleh juga dalam unit radian. Okey, katakan cikgu bagi satu sudut, cikgu terpaksa pakai simbol yang sama sebab cikgu nak buktikan rumus itu datang dari mana. Tapi cikgu tukar warna lah. Ini merah punya ialah sudut dalam unit radian. Okey. Kalau sekarang cikgu bagi satu sudut dalam unit radian, awak nak cari panjang lengkung, bolehkah awak terus ganti ke dalam ini? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab unit tak betul. Dia mesti gunakan unit darjah. Sama cerita macam tadi bila awak nak pakai kalkulator, kalau gunakan trigonometri dia melibatkan unit darjah. Kalau dia melibatkan unit darjah, awak nak terus tekan, memang awak akan dapat jawapan yang salah. Okay? So, kalau sekarang cikgu bagi satu sudut dalam unit radian. Contohlah, okay, contoh satu soalan cikgu bagi ada okay. Ada satu panjang lengkung, okey, katakan jari dia 6 cm. Okey, 6 cm. Okey, cikgu bagi sudut ini, okey, cikgu tak bagi dalam unit darjah. Cikgu bagi dalam unit radian. Contohnya cikgu kata ini ialah 0.5 radian. Logik tak? Kejap. Okay. Cikgu kata ini ialah 0.5 radian. Kalau awak nak gunakan rumus ini, maka kerja pertama awak ialah apa? Terus guna rumus? Ubah jadi darjah. Kita akan ubah. So macam nak ubah? Semalam sudah belajar. 0.5 radian. Kalau saya nak tukar kepada darjah, saya akan buat 0.5 darab apa? Malam baru belajar. 180 per pi. 180 per pi. Boleh? Okay, apa jawapan dia? 28.65. Itu kalau saya buat penghampiran lah Kalau dia sebenarnya panjang di belakang Okey, lepas itu baru kita boleh masuk ke dalam rumus kan. So kita akan buat panjang lengkung sama dengan kamu jangan tekan lagi kamu tunggu cikgu tulis dulu, cikgu nak cakap sesuatu 28.65 bahagi 360 darab 2 pi jari kita 6. Okey. Jangan tekan lagi jangan tekan lagi. Okey. Kalau kamu nak elakkan sendiri buat terlalu banyak penghampiran, bila awak nak tekan, nak kira nilai ini untuk 28.65, untuk 28.65 ni, awak jangan tekan 28.65. Dalam kalkulator awak pakai angsa. Awak tekan angsa aja. Maka dia akan ambil nilai yang panjang tu, 28.6478896 untuk sambung buat kerja. Kamu tekanlah angsa bahagi 360 kali 2 gunakan pi dalam kalkulator kemudian kali 6. Soal dapat jawapan 3. Cuba kamu buat, cuba tekan kalkulator. Cikgu tunggu kamu. Kalau siapa tadi sudah terpadam, maka awak mula tekan ini semula supaya awak dapat nilai yang awak punya kalkulator ada nilai yang panjang tu. Lepas tu baru awak buat answer bagi 360 kali 2 pi kalkulator punya 6. Awak akan dapat satu nombor yang cantik, 3. Betul? Betul.
Betul. Kalau kamu gunakan 28.65 bagi 360 kali 2 pi J, boleh dapat jawapan, tapi jawapan dia ialah 3.0002. Dia bukan betul-betul 3. Mana satu lebih tepat? Ini lebih tepat. Sebab ini kita langsung tak buat penghampiran di tengah-tengah jalan. Kalau ini, kita pernah buat penghampiran di sini. Boleh ya? Ini kalau cikgu bagi nombor. Kalau sekarang cikgu bagi simbol. Sebab cikgu nak buktikan macam mana satu rumus baru boleh dihasilkan. Cuba bayang, kita sebenarnya lakukan kerja yang sama. Awak banding kiri kanan. Kalau sekarang, cikgu bagi kamu satu sudut. Tapi dalam radian. Theta radian. Di mana theta ini ialah unit radian. So macam tadi, apa yang kita sepatutnya buat? Kita akan ambil sudut ini, lepas tu kita akan tukar kepada darjah. So apa yang kita akan buat? Darat 180 per pi. Boleh ya? Di mana sudut yang simbol theta ini ialah mewakili dalam radian punya, bukan dalam darjah punya. Langkah 2. Langkah 2. So kita akan buat kerja tadilah. S sama dengan, kita ambil jawapan tadi, jawapan langkah 1 ini, cikgu masukkan. Lalu cikgu buat 360 kali 2 pi. Sebab cikgu nak wujudkan rumus, so cikgu tak masukkan nilai jejari sebab nilai jejari akan bergantung kepada soalan. Di mana sekali lagi sudut ini ialah sudut dalam unit radian. Cuba ringkaskan persamaan ini. Boleh? Peningat. Tengok panjang. Cikgu buat ini. Theta bagi 180 per pi bahagi 360 kali 2 pi J. Maksudnya, theta darat 180 per pi darat 1 per 360 kali 2 pi J. Boleh? Macam mana buka kurungan ini? Ada anak panah tak? Ke buka macam tu aja? Halo. Macam mana cikgu nak buka kurungan yang cikgu buat itu? Boleh tak ada satu dua yang boleh cakap itu respon cikgu? Sungilah cikgu di sini. Sudahlah tak nampak muka kamu. Kamu rasa macam nak buka kurungan ini? Cikgu kena buat anak panah ke? Tak payah ke? Tak payah kan? Buka macam itu saja. Kita kena buat anak panah kalau simbol ini ialah tambah ataupun tolak. Kalau darat sebenarnya tak payah. Kalau darat tak payah. So dia akan jadi theta darat 180 per pi darat 1 per 360 darat 2 pi J. So kita akan ringkaskan. Kita akan ringkaskan. So kalau kamu tengok sini ada pi di atas, pi di bawah. So potong. Apa lagi boleh potong? 180 dengan 360. Potong. So sini 1, sini 2. Apa lagi boleh potong? 2 dengan 2. 2 dengan 2. Ada lagi? 1 dengan 1. Sorry? 1 dengan 1. Kalau potong pun 1 dengan 1. Sudahlah. Tak ada apalah. Ataupun ada orang memang tak tulis. Bila potong dua-dua habis, dia langsung tak tulis. Pun boleh. Pulang kepada kamulah. Tapi sekarang cikgu tak tulis. Bila cikgu tak tulis, ada orang akan rasa, oh cikgu bilang terus. Itu cikgu risau juga. Dia sebenarnya ada. Benda itu tinggal 1. Boleh lagi? Boleh lagi ringkaskan? So apa jawapan dia? Theta J. Theta J. Bawah? Pengebut dia? Pengebut langsung tak ada lah kan? Bawah semua sudah habis potong. So kita dapat jawapan theta J. Tapi kamu jangan lupa theta ini ialah sudut dalam unit. Sudut dalam unit? Radian. Radian.
Itulah tatanya dalam nota kita. Okey, kamu tengok dalam nota kita waktu sudut kita dalam unit darjah, ini yang kita belajar sebelum. Tapi bila dia dalam unit radian, simple aja rumus dia. S sama dengan J theta. Tadi awak sudah buktikan. Kalau tengok, tadi awak sudah buktikan panjang lengkok sama dengan J theta. Dengan syaratnya theta ini ialah dalam unit radian. Okey ya? So kita tengok, sebenarnya ini saja untuk hari ini. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh yang ada Okey. So kita tengok contoh yang pertama, contoh A dalam modul kamu. Okey, cikgu bagi satu sektor bulatan, cikgu kata sudut itu ialah 26 darjah 35 minit. Cikgu bagi pula jari dia 4 cm. Cikgu minta kamu cari panjang lengkok. So macam mana kita nak buat? Okay. So di sini, kamu tahu tak kenapa cikgu gunakan rumus ini? Dan bukan gunakan rumus pendek ini. Gunakan rumus pendek kan senang. Kenapa cikgu tak gunakan rumus ini? Sudut dia dalam darjah. Ya, sebab sudut dia dalam unit darjah. Itu sebabnya kalau kamu tengok dalam modul saya, untuk jadual A, cikgu minta awak gunakan rumus ini. Kenapa? Sebab di sini, sudut yang cikgu bagi itu ialah unit darjah. Kalau kamu tengok 50 darjah, 55 darjah, 62 darjah, 25 minit. Okey, kalau soalan kedua itu pun cikgu nak apakah sudut itu, dan cikgu pun minta sudut itu dalam unit darjah. Hanya cikgu tulis di atas. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh ya. Sebentar tadi tak tahu kenapa tiba-tiba putus. Benda ini masih record ke tak? Okey, masih record. Okey. So, kita sambung kamu nampak skrin cikgu? Usah share ke belum? Tak nampak teacher. Oh, tak nampak. Okey, cikgu present sekali lagi ya. So, boleh nampak kan? Boleh nampak Okey. So Nampak di sini boleh nampak Okey. So di sini so bila cikgu tanya satu soalan berkaitan dengan
bulatan dalam tajuk matematik tambahan sebenarnya berkandung kepada kamu nak gunakan kalau melibatkan panjang lengkok berkandung kepada kamu nak pakai rumus atas ke rumus bawah. Sebenarnya dua-dua boleh, tapi cikgu akan galakkan kamu macam ni. Kalau sekarang soalan ini bagi sudut itu dalam unit darjah, maka saya gunakan rumus matematik yang saya belajar dalam matematik. Kalau sekarang dia bagi sudut dalam unit radian, iaitu kalau kamu tengok ialah contoh B saya nanti, waktu itu awak gunakan rumus radian. Rumus S sama dengan J theta ini. Walaupun dia lebih simple. Bukan kata, okay, cikgu saya sukalah bawah ini senang. Maka tiap kali saya pakai bawah. Tak Yang menentukan nak pakai atas ataupun bawah ialah berkandung kepada apakah unit bagi sudut itu. Sama ada sudut yang dia bagi ataupun sudut yang awak nak cari itu. Awak nak tulis dia dalam unit apa? Nak tulis dalam unit darjah, gunakan matematik. Nak dalam unit radian, gunakan rumus matematik tambahan. Kalau kamu kata, cikgu, tak nak, saya nak pakai saja rumus baru ni sebab dia pendek, boleh. Syaratnya, pergi tukar unit dulu. Boleh. Syaratnya, pergi tukar unit dulu. So, untuk contoh A ini, cikgu akan galakkan kamu pakai sajalah rumus matematik. So, kita akan masukkan ajalah, tak ada apa kan. So, soalan ini memang nak tahu apakah panjang lengkok. Okey. 360 kali 2 pi. So, apakah jejari kamu? Apakah jejari kamu? 4. So, jejari kita sentiasa ambil ajalah apa yang ada di sini. So, kita dapat 4 di sinilah. 4 di sini. Sudut kamu? Sudut kamu? Kena tukar dulu. Ya, So, sudut ini awak tak boleh terus tekan dalam kalkulator, nanti dia tak boleh kira. So, kamu kena tukar dulu. 26 tu tak ada masalah. Masalah belakang tu. 30 minit ialah berapa darjah? Macam nak buat? Bahagi 60. Bahagi 60. So di sini terpulang kepada kamu boleh pakai kalkulator buat 35 bahagi 60. Tapi selalu awak tak dapat nombor cantik kan? So cikgu akan galakkan kamu daripada awak tulis ini dalam nombor perpuluhan. Maksudnya awak akan tulis kepada saya, cikgu 26.5833. Lagi senang awak tulis macam ini. Tulis dalam pecahan. 26 35 per 60. Sebab awak bagi 60. Dan ini awak boleh tekan kalkulator. So lebih senang awak tekan macam inilah. So tekan kalkulator terus dapat jawapan. Cikgu nak semua orang tekan ini Cikgu nak, sebab cikgu risau ada orang tak erti tekan ini. Semua orang tekan ini. Cikgu nak jawapan kamu Cikgu nak jawapan kamu. Tengok semua orang boleh dapat jawapan yang sama dah. Pi gunakan kalkulator punya supaya kita punya jawapan selaras apa jawapan kamu? 1.8559. Boleh. 1.8559. Ataupun awak boleh bagi saya 1.856. Ada orang tekan tak jadi dah? Sikit 86. Sorry? Kalau 86. Kalau awak tulis 1.86, boleh diterima sebab dia bukan kosong point. Tapi cikgu lebih galakkan kamu panjang sikit. Sebab nombor ini kadang-kadang ada orang kata 1 point itu kecil, ada orang kata 1 point itu besar. Dia subjektif sikit. Kalau nombor ratus-ratus biasanya orang terimalah itu besar. Tapi nombor yang bawah 5 ini, 1 sampai 5 ini, ada orang kata besar, ada orang kata kecil. So cikgu akan galakkan kamu bagi panjang sikit, lebih selamat. Tapi biasanya untuk panjang lengkok orang terima. 1.86 pun dia terima. Tapi kalau siapa bagi saya 1.85 tak terima sebab penghampiran salah.
Ada orang dapat jawapan selain daripada ini, awak tekan tak jadi. Sebab cikgu tak nak lain kali dalam exam, awak salah semata-mata tak erti tekan kalkulator. Ada orang tekan tak jadi? Tak ada? Okey. Okey. Lepas tu, kita pergi kepada soalan seterusnya. Sebenarnya tak kisahlah. Ada sudut, ada 3 benda di sini. Sudut, jejari, panjang lengkok. Asalkan dia bagi kita 2, kita mesti boleh cari yang satu lagi. Okay? So yang pentingnya ambil rumus, kita masukkan saja. So kali ini sudut tak tahu. Okay, kali ini sudut tak tahu. S tahu. Okay, S tahu. 4.5 sama dengan sudut kita tak tahu. Kita nak cari. Bahagi 360 darat 2 pi. Jejari tahu? 6. 6. Okey, kalau cikgu tak tunjukkan cara kira, kamu buat sendiri, cikgu nak jawapan sudut ini. Okey, terpulang kepada apa cara kamu pakai, cikgu nak jawapan sahaja. Pi gunakan kalkulator punya supaya kita punya jawapan selaras lah. Kita nak minit juga ke? Sorry? Kita nak minit juga ke? Tak. Dalam matematik tambahan sebenarnya cikgu tidak galakkan kamu gunakan minit. Cikgu galakkan kamu tulis saja dalam darjah tapi ada nombor perpuluhan. Tak payah tukar kepada minit. Kalau dalam matematik, sebab matematik ada kertas objektif. Kertas objektif dia tak berapa suka bagi dalam nombor perpuluhan, dia suka bagi dalam minit. Okey, kalau kamu tanya saya kenapa, tak tahu cikgu fikir betul ke salah, tapi cikgu rasa sebab zaman dulu, ini cerita zaman dulu, memang sangat dulu. Zaman cikgu, kami tak ada kalkulator saintifik. So, bila soalan yang melibatkan benda-benda ini, cikgu kena baca sifir. Bila baca sifir, dia punya jawapan dalam darjah dan minit. Dia tak ada nombor perpuluhan. Tapi sekarang bila kita sudah pakai kalkulator, khasnya untuk matematik tambahan, kalau kita nak pakai jawapan ini untuk sambung kira. Cikgu memang tidak galakkan kamu bagi saya jawapan dalam minit. Kalau nak bagi, cikgu tak kata salah. Tapi cikgu tak galakkan. Cikgu lebih suka dan lebih senang pun untuk awak bagi saja jawapan dalam nombor perpuluhan. So apa jawapan kamu? Apa jawapan kamu? 42.97. 97. 9? Okey, lelaki dulu. 9? 7. 7. Perempuan? Sama. Oh, sama. Okey. Sebab macam tadi dengar macam bunyi lain. Okey. Ini bagi 2 tempat perpuluhan cukup sebab nombor itu besar lah. Okey, boleh ya? Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. So, tak ada apa sebenarnya kan? Kita pakai formula aja. Okey, kali ini panjang lengkok tahu sama dengan sudut tahu kali 2 pi. Kali ini J tak tahu. Kita nak cari J. Okey, buat sekali lagi. Tak kisah apa caranya, cikgu nak jawapan. Sudah? Apa jawapan kamu? $4.50. 4.50. Tak boleh bagi saya 4.5 sebab mungkin awak kata cikgu kosong belakang tak payah tulis kot. Tak boleh sebab sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Kita hanya boleh bagi 4.5. Memang kalau awak tekan kalkulator cikgu memang putus dapat 4.5. Maka bolehlah awak tulis 4.5. Kalau awak dapat nombor perpuluhan yang panjang, so sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah untuk nombor yang okey punya lah. Kalau nombor kecil 4 angka peti. Okey, soalan ini. Cikgu tukar sikit. Kali ini cikgu nak cari panjang lengkok tapi panjang lengkok di sini.
Panjang lengkok di sebelah sini. Sudut yang cikgu bagi di sini 55 darjah. Dan cikgu bagi jejari ini ialah 2.5. So macam mana cikgu nak gunakan rumus ini? Cikgu nak cari panjang lengkok. Ini rumus dia. Okay, so kita mula dengan yang senam dulu. Apakah jejari kamu? Apakah jejari kamu? 2.5. Okay, 2.5. Apakah sudut kamu? Apakah sudut kamu? 125. Okey, kenapa bukan 55? Mana datang 125? Tolak 180. Okey, so kamu jangan macam budak kecil ya. Oh, cikgu ada sudut, terus ganti masuk. Kamu kena faham dulu dalam gambar raja ataupun dalam ayat itu, adakah itu sudut yang dikendaki? So kalau soalan ini nak panjang lengkok sebelah sini, sudut yang dimasukkan dalam rumus itu ialah sudut sebelah sini. So kalau cikgu tak sini tak ada nilai lagi kan? Carilah sendiri. Gunakanlah apa-apa pengetahuan yang awak ada. So kita gunakan sifat ini, jumlah ini 180. So 180 tolak 55 itulah tatannya 125 untuk masuk di sini. Boleh ya? Okey, cikgu cepat sikit ya. Cikgu tak buat pengiraan sebab tadi kalau awak boleh kira, ini pun awak mesti boleh kira, tak ada apa kan? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Sama juga cikgu nak panjang lengkok. Okey, S sama dengan sudut bagi 360 kali 2 pi J. So apakah J kamu? Apakah J kamu? 3.4. Kamu berhati-hati ya. Dalam soalan ini memang cikgu bagi jejari. Tapi bila dalam ada masa ni soalan mungkin bukan bagi jejari tau, dia bagi diameter. So berhati-hati. Cikgu selalu kata jangan macam budak tadika, tengok nombor isi aja. Kena pastikan nombor yang dia bagi itu memang benda yang kita nak. Kadang-kadang dia ni tersilap sikit. Dia kata diameter 3.4. Kalau diameter 3.4 jejari dia, kalau diameter yang 3.4 jejari 1.7. 1.7 di mana awak kena bagi 2 sendiri. Boleh ya? Baca soalan atau baca ayat itu pastikan awak betul-betul faham. Dia itu betul-betul bagi jejari ke dia bagi diameter. Okey, boleh. Okey, sudut. Cikgu nak panjang lengkok sebelah sini Panjang lengkok sebelah sini. So apa sudut dia? So apa awak nak buat? Tolak 360. Okey. Kali ini bukan 180 lah, kena 360 sebab satu pusingan lengkap. So kita akan buat 360 tolak 62 darjah 25 minit. So kita dapat apa? Kita dapat apa? 297.58. Okey, 0.58. Di mana awak sudah tukar kepada nombor perpuluhan Ini awak sudah buat penghampiran kan? Okey, tak apalah Kalau tidak erti macam mana tulis dalam pecahan, kita tulis dalam nombor perpuluhan lah. Sebenarnya kamu boleh tulis juga dia ialah 297 7/12. 7/12. Okay. Kalau tak erti boleh bagi dalam bentuk 0.58 pun tak apa So awak tekan boleh dapat jawapan. Okey, cikgu tidak buat pengiraan seterusnya lah boleh Okey, kita pergi kepada contoh yang contoh B. Kali ini awak tengok cikgu gunakan rumus S sama dengan J theta. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok kali ini sudut dalam unit radian. Itu yang menyebabkan saya gunakan rumus ini. Bukan suka-suka. Bukan sebab cikgu guru matematik tambahan, so cikgu pakailah rumus ini. Okey, kamu punya guru matematik siapa? Cikgu Suzana Okey, oh ini cikgu Suzana tengah ajar, saya pakailah rumus matematik. Bukan
Yang menentukan rumus mana nak pakai ialah apakah unit bagi sudut ini. Sekarang kalau saya bagi sudut itu dalam unit radian, maka saya gunakan rumus matematik tambahan. Kalau kamu kata, cikgu tak naklah belajar rumus baru, saya nak pakai rumus lama cukuplah. Okey, boleh. Tukarlah 0.85 itu kepada unit darjah, lepas tu awak membuatlah, tak ada masalah. Jawapan serupa je. Okey? Hanya kebanyakan orang akan pilih inilah, kan jauh lebih pendek daripada yang matematik punya, kan? Okey. So kita masuk sajalah. So apakah J kamu? 5. 5. Sudut kamu? 0.85. 85. Boleh ya? Cikgu tak tekan lah. Ini tekan tak ada masalah, kan? Okey, kita pergi kepada contoh kedua. Kali ini cikgu tak bagi sudut. Tapi cikgu bagi jejari dan panjang lengkuk. So kalau kita gunakan rumus, dia akan jadi 4.5 sama dengan jejari 6. Kemudian sudut inilah yang kita nak cari. Ini cikgu nak jawapan. Ini cikgu nak jawapan. Semua orang tekan. Cikgu nak jawapan. Apa jawapan dia? 0.75. Okey, 0.75. Apakah unit dia? Radian. Radian. Okey, kalau kamu nak tulislah. Kalau tak tulis pun tak apa. Okey, kenapa kita tahu dia radian? Sebab saya gunakan rumus yang baru belajar dalam matematik tambahan. S sama dengan J theta. Boleh kan? Okey, contoh yang ketiga. So, sekali lagi kita tak ada apa sebenarnya, kan? Okey, kita masukkan S kita. Kita masukkan J kita. J kita yang nak cari. Sudut kita 1.35. Okey, sekali lagi cikgu nak jawapan. Sebab cikgu risau tak boleh selesaikan ini. Walaupun nampak simple. Okey, selesaikan, cikgu nak jawapan. Apa jawapan dia? 1.2. Okey, 1.2 boleh ya? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sebenarnya macam cerita tadi. Okey, cikgu bagi sini pi per 3 tapi cikgu bagi dalam radian pi per 3 radian, jejari 3.5. Cikgu tanya apakah panjang lengkuk ini? Okey, so kalau saya gunakan rumus matematik tambahan, S sama dengan J theta. J ada tak? Ada kan? 3.5. Theta kita macam nak buat? Okey, ideal? Tolak pi. Kenapa tolak? Sebenarnya awak sepatutnya Pi tolak tolak. Betul, pi tolak tolak pi tolak dia. Kenapa pi? Sebab pi radian sama dengan 180 darjah. Ya. Kalau kamu ingat dalam contoh A tadi, soalan ini, soalan pattern semi bulatan itu, kan kita buat 100 untuk tapak sudut sebelah sini, kita buat 180 darjah tolak sesuatu, kan? Tapi sekarang kenapa saya tak gunakan darjah? Sebab kita punya ini ialah radian. So, 180 darjah kalau kamu masih ingat, 180 darjah ialah pi radian. So, kita akan buat, so untuk tapak sudut ini, okey? Untuk tapak sudut ini, cikgu akan buat pi radian tolak pi per 3 lah. Okay. So, pi tolak pi per 3. Kalau kamu tahu ringkaskan, kamu ringkaskan. Kalau tak tahu ringkaskan, kamu sebenarnya boleh terus tulis macam ini dalam senarai rumus kamu. Okay, cikgu nak tanya. Siapa erti ringkaskan ini? Pi tolak pi per 3 ialah berapa ya? Siapa erti ringkaskan? Semua tak erti. Mula-mula kita samakan pengebut dia. So, ini darat 3, ini darat 3. So, kita dapat 3 pi tolak pi per 3. Iaitu 2 pi per 3. Boleh ya? Okay. So, ini sepatutnya ialah 3.5 2 pi per 3.
Okey, tapi sebenarnya kalau awak tidak erti ringkaskan, awak tulis jawapan macam tulis macam ini pun boleh. Tak semestinya tulis ini. Ini optional. Okey, erti ringkaskan tulis. Tak erti ringkaskan tak payah. Tak, okey, maka sama aja. Okay? So cikgu nak minta panduan. Okey, pelajar perempuan tekan bahagian atas. Cikgu nak jawapannya. Pelajar lelaki tekan sebelah bawah. Cikgu nak jawapan. Pakai pi dalam kalkulator. Okey, jawapan. .33. 7.33. Lelaki boleh dapat ini tak? Dapat ke 7.33? Dapat. Dapat So itu yang cikgu kata. Kalau erti ringkas, ringkas. Tak erti ringkas, tak payah. Tak payah sebab dia bukan langkah terakhir kita. Nanti ke tak erti ringkas, kita pergi ringkas dan benda itu salah. Kita tak akan dapat jawapan betul lah. Boleh ya? Okay, kita tengok contoh yang terakhir. Contoh terakhir ke? Ya, kita tengok contoh yang terakhir. So sama cerita aja kan. S sama dengan J theta. Apakah J kamu? Untuk kali ini 4.2. Okey. Soalan itu saja. Apakah theta kamu? Soalan yang bagi kita sini 0.6 pi. Tapi dia nak S di sebelah sini. Bila dia nak S sebelah sini, maksudnya sudut yang dia nak ialah sini. So macam mana saya nak tahu sudut ini? 2 pi tolak 0.6 pi. Ya, okey. Sebab kalau kamu ingat tadi 180 darjah ialah 1 pi. So 360 darjah 2 kali ganda lah kan? So 2 pi. So ini ialah 2 pi tolak 0.6 pi. So kamu tekan kalkulator boleh dapat jawapan. Okey ya. Cikgu tak tunggu kamu sebab cikgu ada kelas seterusnya ya. Okey ya, boleh ya. Okey, so latihan untuk hari ini ialah latihan 1.2.1. So macam biasa juga nanti awak masuk jawapan sahaja dalam template yang cikgu sediakan. Okey, bagi jawapan saja. Unit pun tak payah tulis pun tak apa. Unit pun tak payah tulis tak apa. Okey. Sekejap.